dendam yang lama terpendam dari zaman ke zaman, tersembunyi di balik gunungan, menantikan arahan, bertujuan membinasakan, bertujuan untuk memisungkan manusia yang dipeluk rindu pada dunia yang palsu, palsu, palsu. Janganlah kau terpedaya pada kalimah yang menyesatkan, dan janganlah kau terpedaya dengan Dajjal yang menyesatkan. Dajjal mungkin tak bersembunyi, tapi dia dah bermukim di hati kau. Dia tak punya belas, tak punya simpati. Mata satu, jinak dengan kemunafikan. Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi di Jessifer Studio. Okay, hari ni aku nak cerita apa? Korang rasa aku nak cerita apa? Daripada kau tengok aku punya title tu, dah boleh agak kan aku nak cerita apa hari ni. Okay, hari ni aku nak cerita pasal Dajjal. Aku pasti dan yakin korang semua ni more than 110% lah korang ni yang beragama Islam mesti kenal dan tahu kewujudan Dajjal ni. Okay, siapa sebenarnya Dajjal ni? Dari mana dia datang? Kita seringkali dibomokkan yang Dajjal tu ada satu mata kat dahi dia. Ada yang cakap Dajjal ni mata satu sebelah je, ada yang dekat dahi. Kita tak tahu. Tapi mungkin apa yang aku dapat rasakan dalam Al-Quran tu, mungkin dia menyatakan dia sama macam manusia biasa, cuma dia buta sebelah. Okey, bagi mereka yang Allah bagi kelebihan ni, dia dapat membaca kafarah di dahi Dajjal tu, yang bermaksud kafir. Orang biasa yang buat laroi, jenis tak nak dengar cakap orang semua, mungkin dia jumpa Dajjal tu dia ingat kawan dia je. Kalau yang beriman ni dia boleh baca kat dahi tu, so dia boleh tahu dah itu ialah Dajjal. Okey, untuk mengenali lebih lanjut pasal Dajjal ni, jom aku ceritakan. Okey, cerita dia macam ni. 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus oleh Allah, sekitar tahun 1550 sebelum Masihi, seorang pemuda lahir di kota Samirah yang terletak di sekitar bahagian utara Palestin. Kota tersebut ialah kota Samirah, dan kemudiannya pemuda itu diberi nama Samiri, sempena dengan kelahiran dia dekat kota itulah. So dia bagi nama Samiri. Okey, siapa pula Samiri ni? Apa kaitan dia dengan Dajjal? Ke dia tu Dajjal? Jom aku sambung lagi cerita. Pada mulanya si Samiri ni dia lahir sama je macam manusia biasa, normal je, sebelum kejadian Paskah tu berlaku. Okey, selepas kejadian Paskah tu berlaku, mata dia pun dah tak normal. Satu je mata dia yang boleh nampak, dan satu lagi tak boleh nampak. Rambut dia kerinting. Kerinting tu orang cakap kerinting macam kismis. Macam mana nak bayangkan kerinting macam kismis tu, tak boleh nak agak, tak boleh nak bayang macam mana. Okey, lepas tu kulit dia pula jadi kemerah-merahan. Kulit dia tu mungkin terlampau putih ke apa, tapi nampak kemerahan lah. Okey, susuk badan dia pula tinggi biasa-biasa, sedang-sedang, dan sedikit gempal badan dia. Tapi bentuk kaki dia digambarkan tak biasa macam orang biasa. Bentuk kaki dia tu pelik sikit daripada orang biasa. Dia, tapi walaupun dia macam tu, Allah tetap bagi dia beberapa kelebihan. Kelebihan dia, umur dia ditangguhkan. So maksudnya panjang umur lah dia ni, tak mati-mati. Selagi Allah tak cabut nyawa dia, selagi itulah dia tak mati. Okey, lepas tu dia ada kecerdasan melebihi daripada manusia biasa. Maksudnya macam dia ni genius lah. Genius, tapi menyalahgunakan kebijaksanaan dia tu, dia disalahgunakan. Dia buat benda yang tak elok, yang lara, yang memusnahkan dunia ni, yang menyebabkan Allah marah kat dia. Okey, dan satu lagi kelebihan dia, dia ada sihir yang sangat dahsyat. Dia ni memang terror dan pakar bab-bab sihir ni. Apa je sihir yang ada kat dunia ni, semua dia tahu, dia boleh buat. Ketika usianya dalam lingkungan 5 tahun, dia pernah keluar jalan-jalan seorang-seorang
Merayak sorang-sorang, keluar dari rumah dia, tak ada hala tuju, sampailah dia jumpa satu patung yang sangat besar. Dan dia anggap tu ialah patung dewa. Dewa apa? Saya tak pastilah kan. Dekat kota Samirah tu. Lalu Samiri pun pergi baring dekat riba patung tu, sampailah dia tertidur. Esokan harinya, pemimpin kota Samirah tersebut pergi melawat kat tempat si Samiri ni tidur. Dia bukan nak pergi melawat Samiri, dia nak pergi kat tempat patung dewa, tetapi nampak si Samiri ni tengah lena sangat tidur. Dah lah tidur kat tempat tu, tak minta izin kan. Lepas tu pemimpin ni tengok tempat tu jadi kotor. Kotor mungkin dengan tai, najis dia semua kat situ. Dan akibat perbuatan daripada si Samiri ni, ayahnya yang kena hukuman. Dan akhirnya ayahnya dihukum bunuh. Ayah dia yang kena hukum bunuh, bukan si Samiri ni kena hukum. Dia ni selamat. Oleh disebabkan banyaknya berlaku kemusyrikan kat kota Samirah ni, Allah telah menurunkan bala dan azab. Kota Samirah ni dilanda banjir yang teruk. Dan kemudiannya Samiri diselamatkan oleh malaikat Jibril yang menuju ke pulau berantah di sekitar Laut Yaman. Samiri ditemani oleh haiwan mamalia yang sangat besar, berbulu yang kita kenali sebagai jasasah, dan diberi makan oleh Jibril. Jibril bukan bagi makan dekat jasasah tu, dia bagi makan dekat si Dajjal tu, sampailah umur si Dajjal ni berusia 100 tahun. Pada umur si Samiri ni yang ke 100 tahun, Jibril mengajar dia pasal tauhid, tapi si Samiri ni menolaknya. Dia memang tak nak ikut langsung apa yang kebaikan yang malaikat Jibril ajar. Kemudian dia telah digelar sebagai Dajjal, iaitu bermaksud pendusta ataupun pembohong. Kemudian si Samiri ni dia lari daripada pulau tu, dan dia bawa lari sekali pena kalam Jibril yang digunakan untuk mengajar tauhid. Pena tu pula si Samiri ni guna untuk buat-buat sihir dia. Dia berjelajah dengan kapal buatan dia sehingga dia bertemu dengan Nabi Musa dan kaum-kaum Nabi Musa. Cerita pasal Samiri dengan kaum Nabi Musa ni tertulis pada dalam Quran surat Tauha ayat 95 hingga 97 mengenai pengkhianatan Samiri dengan Nabi Musa yang membuat patung sapi betina. Sapi itu lembu lah. Kalau kita kat Malaysia maksud dia lembu. Kalau korang nak tahu, Dajjal ni juga ada banyak nama. Antara nama dia yang popular, yang terkenal, Dajjal, yang kita memang dah tahu, kita sebut Dajjal. Nama dia Dajjalah dan juga Dajlah, D-A-J-L-A-H, Dajlah. Korang jangan pandai-pandai pula bagi nama anak korang Dajlah. Macam sedap je nama Dajlah kan. Lepas tu bagi nama kat anak Dajlah. Base. Okay, sekian saja video daripada saya untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya. Teruskan sokong saya untuk memberikan info-info menarik untuk anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye.